Ya, kawan-kawan lain. Bolehlah tanya-tanya kawan-kawan yang hilang tu. Terutama KK dan siapa? Hainan tu lah. Boleh Ham. Ham lah ni. Saya kawan dengan Fizul dengan Syukri Kajang. Kawan lah sikit dengan tu. Hainan dengan tu. InsyaAllah ya. Ha? Ni mesti mesej dengan Fizul dengan tu je Syukri. Mesej lah sikit Hainan dengan tu. Tanya perkembangan. Kenapa tak sekelas? Cikgu akademik semua rindu ni. Ni tunggu seminit lagi lepas tu kita start lah. Tak awal boleh habis awal. Ni Muhammad Syukri. Ni Muhammad Syukri ni ke? Syukri KK ke? Ni masuk ni. Muhammad Syukri ni. Tu Syukri Apiram. Hafizul Syukri, Muhammad Syukri. Ui, susah nak bezakan mana KK mana ni. Muhammad Syukri ni siapa? KK Muhammad Syukri ke? Selalu kalau Muhammad Syukri rasanya KK kot. Banyak lah. Alhamdulillah. Kalau betul KK, oh bangga je aku. Bangga je aku. Seronok lah. Okey, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saudara. Kita startkan dengan bacaan doa. Cikgu pilih Haris. Kamu dengan saudara Haris ni. Haris ada Haris. Haris ada dua cikgu. Ha? Cikgu nak Haris Johor. Ada. Okey, Haris Johor. Silakan. Bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina himmataka wa ansur alaina min waza'i rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Syairah Natasha pun dah masuk. Alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali. Kita jumpa lagi untuk minggu yang seterusnya. Kita berada di minggu yang kalau ikut jadual kamu, kita dah berada di minggu ke 15. Sepatutnya bulan depan dah ada final exam tapi sebabkan pandemik kita akan tertangguh. Maknanya bila sekarang ni kita dah sampai hujung untuk PDPR. Jadi, kalau ikutkan bulan depan final exam. Dahsyat kan? Tapi senang ditentukan. Kalau ikutkan bila dah minggu depan tu, bulan depan adalah final exam kamu, maka maknanya kamu sekarang ni berada di last akhir PDPR. Maksudnya bila dah akhir PDPR ni, mana segala PBB kamu perlu kamu selesaikan dan kamu sekarang ni berada di fasa yang kerja kamu sangat banyak sekarang ni. Betul? Semua nak hantar betul. Semua akademik nak hantar. Landscape benda dah start, dah bagi PB, banyak PB. Cikgu tengok dalam grup tu, Cikgu Edi siap dah bagi 5 ke 6 nilai pengetahuan PB untuk kamu selesaikan. Kamu dah berada di fasa akhir dan kamu perlu selesaikan PBB kamu supaya kamu mudahkan kamu apabila kamu kembali. Kalau
Sebab kerisauan cikgu-cikgu ni sebenarnya bukan sebab boleh siap tak boleh siap. Cikgu risau bila balik ke sekolah terus final exam. Faham maksud cikgu? Jadi bila dah final exam terus tak ada markah untuk karimat tu tak ada. Jadi itu akan menyusahkan sikit lah. Jadi kamu perlu peka dan sentiasa ambil taruh, ambil berat. Segala PP kamu perlu selesaikan. Boleh? Ada soalan masalah? Ada soalan masalah? Ada soalan kenapa buat PB ni cikgu? Tak ada. Kenapa menyusah lagi buat PB? Kenapa KB banyak PB Cikgu beritahu KB memang banyak PB. Kerja rumah tu memang banyak. Itu PB, itu style KB. Cikgu cakap PB tu adalah markah akhir kamu. Dia sangat penting. PB sangat penting. Berbanding di sekolah biasa, cikgu cakap buat tak buat kena marah je. Lalas SPM kalau kamu lulus lah. Tapi beza dengan KB, dia mengikut semester. Setiap markah PB kamu tu adalah markah semester kamu. Bezanya bila final, bila kamu dah settle PB, kamu boleh relate ataupun kamu nak dapat A, kamu belajar lah. Bila kamu nak rasa nak relate, kamu boleh ni lah. Okey, itulah cikgu ingatkan balik Kalau ada sebarang masalah pun boleh hubungi cikgu Kalau siapa yang tak ada top up ke, dia kata ada masalah untuk internet, dia tak boleh nak top up ke, boleh beritahu cikgu cikgu boleh tolong insya-Allah. Korang ni, cikgu ingat balik, korang ni cikgu akan jumpa sampai diploma ni. Kalau kamu sampai diploma, cikgu akan jumpa. Jadi tak ada siapa lagi cikgu nak tolong. Korang lah cikgu nak tolong ni. 28 orang ni cikgu akan tolong ni. Banding cikgu akademik dia akan bertukar. Tapi cikgu korang hadap sampai diploma ni, muka ni. Jadi cikgu tak tahu tu siapa lagi anak murid cikgu yang cikgu akan tolong tu. Anak murid cikgu korang ni 28 orang ni lah. Kalau cikgu ni dibayar untuk mengajar 28 orang ni. Jadi cikgu kalau korang ada masalah, apa ke, ada masalah tentang internet ke, boleh beritahu cikgu lah. Kalau boleh cikgu nak bantu lah. Kalau boleh cikgu nak Ilham dia ada masalah peranti. Lepas tu cikgu kalau ada masalah boleh beritahu lah. Ilham boleh hantar dia punya folio tu, ada satu benda yang bagus lah. Sebab dia berkongsi peranti, mana dia boleh hantar juga dia punya kerja. Jadi satu benda yang bagus. Patutnya kamu pun sebagai pelajar yang ada handphone sendiri, tak salah aku, Ilham dia kongsi handphone dengan mak, betul? Ilham? Kongsi dengan adik-adik. Mak kamu pun guna handphone ni kan? Mak saya guna handphone, ayah saya pun guna handphone. Lepas tu, mak ayah saya belikan komputer riba. Saya ada 3 adik-adik lelaki lah, share untuk PTPR. Okey, tu satu benda bagus lah. Ilham baru bagi folio tu. Dia salah satu benda yang bagus. Kalau sebut tentang folio patutnya bulan 8 ni kamu dah siap. Nanti cikgu akan PM personal setiap seorang. Cikgu akan tengok PB mana tak siap, cikgu akan personal setiap seorang. Apa masalah dia, apa tak boleh siap lagi, folio. Patut folio kamu dah bagi cikgu semakan pertama. Semakan pertama untuk cikgu check, untuk kamu buat pembetulan. Lepas tu dia ada semakan kedua, kalau cikgu kata boleh print, kamu boleh print lah. Siapa yang dah hantar untuk soft copy yang pertama, yang cikgu suruh betulkan, sila kembalikan balik soft copy yang seterusnya supaya cikgu boleh bagi markah. Contohnya Bahiyah dia dah bagi semakan yang pertama. Semakan pertama pun sangat baiklah, tak ada pembetulan yang sangat. Kalau ikut pembetulan semakan pertama tu, cikgu dah boleh bagi markah dia 94 untuk semakan yang pertama. Lepas tu cikgu suruh semak supaya dia betulkan lagi. Ada penulisan selama sertifik yang dia perlu betulkan. Jadi cikgu minta dia betulkan. Kalau dia dah serah kepada cikgu boleh bagi markah dia 99. Kalau dia dah boleh tunjuk cikgu dia dah print. Untuk semakan kedua tu dia dah print, ditunggu cikgu boleh bagi dia 100. Untuk Nurhayah dia, korang boleh tanya dia macam mana dia boleh dapat markah tinggi tu Sekarang ni dia punya antara yang terbaik lah. Boleh tanya dia macam mana dia boleh, apa beza dia dengan kamu. Jangan kamu tiru pula, kamu tanya dia apa beza dia. Dia ada perbezaan yang sangat tara berbanding pada semakan yang lain Kamu boleh tanya Bahiyah dia memang, cikgu pujilah dia punya kerja follow dia. Kalau dia boleh bagi semakan untuk semakan kedua, lepas tu dia boleh buktikan dia dah print, cikgu boleh bagi markah 100% untuk Bahiyah. Sebab dia memang ada kreativiti dia ada kelengkapan memang lengkap. Dia ada tambah value lah, cikgu cakap. Ada beza sikit dengan yang lain-lain. Cikgu boleh bagi 100%. Boleh Bahiyah?
Okey, kita terus pada kelas ni sebab kita nak habis kan. Kita terus pada objektif kita pada hari ini. Apa yang kita nak belajar ini Sekejap je buka PowerPoint ni tu. Okey, cikgu suka ulang balik. Boleh nampak senarai modul dan kompetensi SEM 1 ni? Okey, untuk hari ini kamu akan belajar K1012 C2 kompetensi kedua melaksanakan kerja pembersihan tapak. Dia di bawah aktiviti penyiar tapak. Maknanya bila apa maksud aktiviti penyiar tapak? Maksudnya apakah tapak mana yang kita nak buat kerja landscape. Jadi salah satu kerja dah adalah kerja pembersihan tapak. Paling mudah nak sebut pembersihan tapak ni, pembersihan tapak ni adalah kerja kita datang tapak tu, kita bersihlah, clearkan kawasan tu. Kita guna sebagai bahan lalatan, kita bersihkan kawasan tapak tu dan kita akan bina kawasan landscape. Mana segala rumput, pokok, semua apa yang ada kawasan tapak tu kita kena bersihkan. Itulah kerja pembersihan tapak. Okey, ni dia melaksanakan kompetensi 2. Okey, sebelum cikgu meneruskan, kalau kamu ingat kita ada video tentang safety yang lepas. Ada badan-badan yang menjaga bahagian keselamatan dan kesihatan untuk pekerja, dipanggil National Institute of Occupational Safety and Health atau NIOSH. NIOSH ni kalau bahasa Melayu Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kemasan. Sebelum ni kamu dah belajar SIDB, JKR untuk pembangunan. Kamu ada cikgu ada sebut tentang landscape negara, ibu-ibu kamu dia akan menjaga kawasan-kawasan landscape, pembangunan kawasan landscape. Ni untuk menjaga pekerja-pekerja. Setiap bengkel tu perlu ada pekerja yang perlu ada guard dia untuk dijaga. Inilah institut yang akan menjaga keselamatan pekerja lah. Setiap kilang ataupun bengkel-bengkel yang dibangunkan perlu mendapat kelulusan pada Institut Keselamatan Kesihatan Pekerja Malaysia supaya pekerja tu dijamin daripada mendapat insurans dijamin keselamatan dia. Ini dah badan dia yang akan menguasa lah. Dia akan turun, dia akan cek bengkel. Kalau bengkel tu tak selamat, dia akan sahkan tak selamat lah. Kalau bengkel tu selamat, dia akan bagi cop 5 bintang. Dia ada 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, 5 bintang untuk mengesahkan bengkel tu selamat ataupun tidak. Selalunya di kilang-kilang selalu menggunakan khidmat NIOSH ni lah. Apa terjadi kalau tak ada NIOSH ni? Kalau bengkel atau kilang tu tak mendapatkan pengesahan NIOSH ni, kalau terjadi, contoh di Seremban dulu ada kes mesin terparut tangan sampai hancur. Tangan sampai hancur. Rupa-rupanya kilang tu tak ada pengesahan NIOSH. Jadi insurans tak boleh bagi full insurans pada pekerja tersebut. Dia hanya boleh bagi separuh je. Sebab keselamatan tak ada dalam kilang tersebut. Jadi setiap kilang sebelum ni, kalau kamu nak bekerja di kawasan luar-luar, kamu kena pastikan kilang tu dapat pengesahan atau bengkel. Contohnya bengkel kereta, kalau kamu nak pergi part time kerja bengkel kereta, pastikan bengkel tu ada National Institute of Occupational Safety and Health. Ada pengesahan daripada NIOSH. Sebab segala mesin-mesin, contohnya mesin kompresor tu kamu tu pun kena sentiasa di servis. Dan NIOSH ni lah yang akan cek kamu punya kompresor tu. Kalau kamu kompresor yang kamu pasang ke bengkel tu, kalau tak cek setiap 2 tahun sekali, dia boleh meletup bahaya. Bengkel boleh meletup. Benda tu boleh meletup dan dia sangat bahaya. Jadi setiap 2 tahun sebenarnya kompresor tu perlu dicek. Sekejap dia tengok ada yang nak masuk ke. Okey, itu berkaitan dengan NIOSH. Kalau ada soalan boleh tanya. Jangan masak dulu. Tanya dulu soalan. Okey, cikgu boleh teruskan Okey, inilah langkah-langkah kerja untuk pesan tapak. Cikgu dah beritahu mana nak dapat benda ni, rujuk pada DPSK. Kalau macam mana nak buat laporan, rujuk pada DPSK, kamu akan dapat ni. Inilah langkah kerja untuk pemesan tapak. Tapi langkah kerja untuk proses yang lain, kompetensi-kompetensi lain kamu boleh dapatkan. Boleh besarkan nampak tulisan.
Baru nampak. Okey, inilah gagah-gagah kerja untuk proses pemeriksaan tapak. Dia ada mendapatkan arahan kerja dari struktur organisasi, menjaga alat bahan dan kelengkapan kegunaannya, memastikan keadaan tapak untuk kerja pembersihan, melakukan kerja pemeriksaan tapak mengikut prosedur, mendapatkan bahan di tapak untuk dilupuskan, memastikan lokasi tapak pelupusan, melakukan pelupusan bahan ke tapak pelupusan mengikut kaedah dan prosedur, melakukan penyelenggaraan dan penyimpanan dan melapor kepada pegawai penilai. Ini benda-benda yang kamu kena tahu. Selalunya waktu final exam, dia akan tanya ni, apakah prosedur kerja? Ini memang soalan standard. Cikgu, apa tugas pegawai penilai ni terhadap landscape ni? Pegawai penilai ni adalah pegawai atasan lah. Dia macam supervisor lah. Lepas tu dari atas ni mendapat arahan kerja daripada struktur organisasi ni, salah satu ada pegawai penilai ni lah. Kita kena dapat arahan dia. Okay. Selalunya, bila tanya prosedur kerja, budak-budak ulang kaji, mesti ayat pertama, ayat kedua mesti benda ni. Mendapatkan arahan kerja, menyediakan alat bahan dan kelengkapan. Penamat dia mesti melakukan penyelenggaraan penyimpanan dan penyimpanan bahagian alat dan melapor pegawai penilai. Mana kalau final exam, dia tanya senaraikan langkah-langkah kerja, mesti ada dua ni. Ada empat ni. Dia mula dengan mendapat arahan, menyediakan alat bahan. Dia tamat dengan melakukan penyelenggaraan dan penyimpanan dan melapor pada pegawai penilai. Kamu dah ada 4 markah. 4 markah untuk final exam kamu. Benda sama je. Setiap langkah kerja untuk semua tu mesti ada benda ni. Ada 4 ni. Jadi 4 ni kamu kena hafal lah. Bezanya tengah ni lah. Tengah ni yang bezakan kamu ni. Kamu hafal ke tak hafal? Kamu tahu ke tak tahu? Tapi kalau setiap langkah kerja, tips untuk kamu jawab bila tanya proses kerja, dua di atas ni kamu dah tulis. 2 di bawah ni kamu kena tulis. Automatik kamu dapat 4 markah. Selalu soalan proses kerja dalam markah dia dalam 9 ke 10, kamu dah dapat 4 markah. Lagi 6 markah kamu kena cari dari sini. Okey, ada soalan setakat ni? Ada soalan? Yang perempuan ada soalan? Tak ada ke? Tak ada? Aduh. Afiqah ada soalan, Afiqah? Okey, cikgu tengok sikit. Kita tengok sikit video berkaitan dengan pemeriksaan tapak. Video ni panjang, cikgu cuba pendekkan lah. Yang penting yang first kamu tengok tu. Kamu tengok yang mula-mula tu, dia guna alat apa. Kamu video berkaitan dengan penggunaan jentera lah dalam pemeriksaan tapak. Okay, kalau Rozan digunakan jentera untuk pemeriksaan tapak dia. Tapi kamu pelajar landscape, kamu tak ada guna ni lah. Kamu hanya guna cangkul lah selalunya. Guna kederat kamu untuk pemeriksaan tapak tu. Kalau kawasan dia bersihkan tapak sampai tanah tu jadi licin baru dia start membina struktur bangunan landscape yang ingin dilakukan lah. Dia buang tanah-tanah, dia buang rumput, baru dia start bina landscape. Jadi kelajukan ni lah. Itu contohnya lah menggunakan jentera. Ini penamat dia daripada kawasan yang usang tu dijadikan kawasan yang lebih landscape yang lebih cantik lah. Ini asal dia. Jadi kamu nampak dia clearkan kawasan tu, dijadikan macam ni lah. Dia tunggu keadaan lah. Harapan cikgu kamu boleh hasilkan landscape begini jugalah. Targetkan cikgu untuk kamu ni, sebab bilangan kamu ramai, cikgu agak excited sebenarnya kamu ni ramai. Kamu 28 orang. Alright, buddy, I just want to go through the first. Kamu ni 28 orang. Kalau cikgu berpasan sebenarnya korang ni 14 lelaki, 14 perempuan dan sangat cantik lah dia punya pengiraan yang tiga tu sangat seimbang. Ini satu lagi video pemeriksaan tapak berkaitan kerja. Ni banyak guna tangki jangan lah. Ini yang kamu akan hasilkan lah. Kamu akan lakukan lah. Kawasan-kawasan hutan. Kamu akan jumpa benda-benda kawasan macam ni ya. Tadi guna mesin, yang ni dia banyak guna tangan lah, alatan. Tadi dia guna kelengkapan, yang ni dia guna alatan. Anjing ni ibu ni.
Dulu kita ada jumpa kawasan Pusat Tapak kawasan macam ni, kita pergi ke SMK Labu dulu. 4 tahun lepas kita ada pergi SMK Labu, kawasan dia macam ni lah. Dia minta kita buat landscape kawasan macam ni. Kita kena bersihkan jugalah. Tapi di sekolah selalunya tak adalah kawasan hutan macam ni. Hanya kawasan berumput dan belalang selalunya. Dia tak berat sangat lah. Kalau kamu perasan, dia bersihkan tanah sampai dia gembur tanah tu kan. Nanti kamu akan buat benda tu, kamu korek-korek tanah tu, gemburkan sikit, keluarkan tanah tu. Mana rumput tu kita nak buang habis. Akar-akar rumput lama tu kita nak buang, bagi clear supaya kita boleh tanam pokok yang baru. Ini akar-akar cikgu. Kayu tu apa kayu apa? Ha? Yang segi 4 besar tu. Bukan yang satu lagi, kayu segi 4 besar tu. Kayu apa tu? Ustaz nak jawab soalan kau ni. Cikgu kena tengok depan, baru kita jenis kayu macam ni. Ni kayu potong lah. Dia boleh kayu cegal, kayu merbau, kayu getah pun boleh, tak salah. Tapi kalau nak tanya jenis kayu tu, cikgu kena tengok depan pun nampak halo dia. Sebab kalau nak tengok kayu tu daripada pokok mana, kita tengok urat dia. Ataupun dia ada permukaan tu, bersih ke, rata ke, ada corak macam mana ke, ada boleh tercarik ke. Kalau tercarik tu kayu murah lah. Kayu murah tu macam kayu getah lah, kayu getah tu selalunya. Okey, cikgu boleh lajukan kot. Untuk tengok nama dia jadi apa. Bila kawasan dah clear, nak tanam pokok pun senang. Nak letak bahan-bahan pun senang. Barang-barang pun senang letak. Pokok yang ni. Nak buat apa? Tak tahu cikgu. Pokok tu nama pokok apa? Ni ada cikgu. Boleh, daripada kawasan hutan dia jadikan kawasan landscape. Boleh kita buat macam ni? Dengan kamu? Dengan bilangan 28 orang ni, cikgu harap kita boleh buat projek di belakang pejabat tu. Kalau pasal bahagian pejabat yang bahagian parking motor tu, kawasan tu sangat buruk kan. Jadi cikgu ada target untuk korang, kita akan usahakan landscape di kawasan situ lah. Kita nak naik taraf kawasan tu supaya dia nampak lebih cantik lah. Kalau nak parking motor pun seronok sikit nak parking situ. Okey, ada soalan sangat Tak ada soalan, nanti cikgu akan seru soalan seorang-seorang lah. Jangan pergi masak tu, jangan nak seru ni. Okey, ni cikgu ingat balik. Prosedur-prosedur kerja dia, kita tengok satu-satu. Mendapatkan arahan kerja daripada struktur organisasi. Maksudnya kita dapatkan arahan daripada atasan sebelum membuat kerja lah. Sama juga macam contoh kamu sendiri pun. Cikgu ni kira atasan kamu lah. Bila kamu decide, kamu akan beratur dulu betul. Kamu akan beratur dan kamu akan dengar arahan daripada cikgu kamu. Cikgu kamu tu adalah struktur organisasi tu lah. Orang atasan lah. Dan dia adalah program penilaian juga. Itulah. Itu maksud mendapatkan arahan kerja daripada struktur organisasi. Ini contoh gambar lah. Orang yang memberi arahan kepada pekerja-pekerja dia. Kalau sebelum ni kamu pasang video safety dan keselamatan, kawan-kawan perasan pekerja-pekerja dia semua bangla. Itu dulu video-video lama dulu memang pekerja landscape sangat tak popular dulu. Sebab orang bila ada rumah dia tanam pokok rambutan, dia tak ada dah. Dia tanam pokok rambutan, dia tanam pokok-pokok yang boleh makan apa. Itu dulu. Sekarang ni
zaman dah moden ni, pembangunan pesat, bangunan teres makin banyak, bangunan semiti. Selalunya kawasan taman mesti ada tanah sikit. Landscape sangat diperlukan lah. Jadi kerja-kerja sekarang ni banyak di kalangan orang Melayu lah, Melayu, orang Cina. Dulu memang Bangla lah, memang Bangla atau kamu kerja. Kalau perasan video sebelum ni, kebanyakan pekerja memang Bangla. Tapi sekarang ni, nanti CD3 kita ada panggil Datuk Wahab. Datuk Wahab ni adalah pengusaha landscape lah, pengusaha usahawan landscape. Dia ada syarikat, dipanggil syarikat Menawar. Jadi nanti kamu akan tahu lah. Dia ambil pekerja di kalangan pelajar-pelajar kuliah vocational lah. Itu sangat untung lah. Nanti siri ketiga untuk program alumni, kita akan panggil dia lah supaya kamu ada lebih memotivasi. Saya harap bila kamu pergi program alumni tu, kamu lebih bermotivasi lah. Okey, ni topi ya. Sebelum ni kamu pernah jumpa topi putih. Topi putih ni adalah untuk supervisor ataupun orang atasan lah. Bagi struktur organisasi tu. Organisasi tu ada manager, supervisor dan foreman lah. Okey, kamu ni apa? Kamu ni adalah pekerja. Pekerja topi dia apa? Topi dia adalah topi warna kuning. Topi warna kuning. Sepatutnya kalau landscape kita banyak guna kuning dan putih. Tapi kat bengkel kita tak ada topi kuning. Topi putih yang bertukar menjadi kuning sikit, tu ada. Kita topi keselamatan kamu tu akan digunakan bila kamu semester 4 sebenarnya. Bila semester 4 kamu akan ada supervisor untuk kerja supervisor. Kamu akan senior junior kamu pula. Sayangnya kamu tak ada senior sekarang ni. Tapi bila kamu tahun 4, kamu akan ada kerja-kerja menyelia. Kamu akan kerja menyelia junior kamu. Junior tahun 1, tahun depan tu, kamu akan sila dia buat kerja-kerja memesan tapak, jalan tapak, menandang sepadan, menghadang binaan, meratakan tapak. Jadi kamu akan sila dia orang lah menggunakan topi putih ni. Tu guna topi putih sebagai penanda sebagai seorang supervisor. Okey, satu lagi yang penting untuk kamu tahu adalah work order. Work order ni adalah satu kertas yang menyatakan apa kerja yang perlu dilakukan pada hari ini. Yang diserahkan oleh penyela landscape. Penyela landscape akan serahkan kepada pekerja. Kamu ni sekarang ni berada di level pekerja. Kamu ingat mentaliti kamu sekarang untuk tahun 1, kamu adalah pekerja. Kamu kena buat kerja. Memang kerja kamu buat kerja. Penyela akan bagi landscape work order ni, kamu akan catat dan tuliskan. Dan work order ni ada satu arahan. Dia ada arahan kerja, ada arahan pembelanjaan, lepas tu ada tarikh dan masa untuk melaksanakan kerja, lokasi kerja kat mana, lepas tu apa bahan-bahannya, semua catat di sini. Work order. Work order ni setiap kompetensi kamu akan jumpa work order ni. Sama ada cikgu terangkan tak terangkan lah, tapi cikgu kena beritahu work order ni setiap kompetensi mesti ada. Selalunya penyela akan serah pada pekerja lah. Nanti bila kamu dah semester 4 atau semester 3, kamu jadi penyela, level kamu sebagai penyela, kamu akan ada work order ni. Setiap kompetensi laporan kamu ada work order, tapi untuk tahun 1 ni kamu tak ada lah. Okey, kita pergi seterusnya menyediakan alat, bahan dan kelengkapan mengikut kegunaannya. Dia dengar macam ada orang masuk. Tak ada. Okey, menyediakan alat, bahan dan kelengkapan mengikut kegunaannya. Kita ada alat pembesaran tapak, kita ada parang, kapak, penungkul, gergaji tangan, pecakar, penyapu, berus, fork, skop mata rata, tanjak, cangkul dan sabit. Okay, itu alat dan kita kena tahu fungsi setiap alat tu. Setiap alat tu, setiap alat tu tidak sama fungsi dia pada kompetensi tu. Contohnya cangkul, bila kita bersetapak, kita nak cangkul tanah. Tapi bila kerja bata atau mengikat bata menggunakan simen, fungsi cangkul tu akan bertukar. Cangkul tu akan jadi memusingkan ataupun menggaul simen mortar untuk menghasilkan mortar. Jadi kamu jangan pelik, setiap kompetensi tu fungsi alat tu akan sentiasa bertukar. Kita tengok alat pertama. Alat pertama ni apa ni? Ni menarik ni, kita suruh seorang-seorang lah. Anis ada? Anis? Anis? Oh, dah masak dah tengah hari ni. Oh, cepat tu masak korang ni. Kita suruh perempuan lah. Syaifah Nadira. Ada. Ni apa ni? Parang. Fungsi untuk mesin tapak?
Okey, kita gunakan parang ni pada untuk pesan dapat, fungsi dia untuk Tugas. ha? Tugas. Okey, menebas dalang. Lagi? Lagi parang ni kita boleh guna apa? Memotong Memotong? ranting. Memotong apa? Memotong ranting. Memotong ranting. Boleh? Landscape dia tak ada jawapan salah. Kalau selagi tepat, dia boleh terima lah. Maksudnya memotong ranting dengan menebas dalang. Okey, terima kasih. Terima kasih Syaifan Nira. Okey, kita tengok alatan yang kedua. Okey, ini apa pula? Cikgu nak suruh budak perempuan juga. Kita ada Afikah. Afikah ada Afikah? 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 Afikah tak sambut lah. Kita pergi kepada Izzah. 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 Ya, cikgu. Izzah. Ni mana Izzah? Alatan apa ni? Tukul oktagon. Apa? Tukul oktagon. Tukul? Oktagon. Tapi kamu dah sebut tukul tu betul lah. Apa fungsi dia? Yang penting fungsi dia. Fungsi dia apa ni? Kalau bersih tapak tu, apa fungsinya benda tu? Pecahkan tanah. Okey, pecahkan tanah boleh? Tanah atau batu yang keras. Lagi? Izzah? Soalan jawapan daripada Izzah? Pecahkan batu. Pecahkan batu ataupun lebahan-lebahan mortar ataupun konkrit. Okey, boleh? Nanti kat side kamu tu ada macam-macam. Ada pompa, ada lalang, ada sisa makanan lah, ada binatang mati lah. Dia ada penggunaan dia semua alatan tu. Okey ni. Kita nak suruh perempuan lagi. Fada Lina. Fada. Kamu tak dengar anak-anak murid perempuan ni. Fada. Ada? Fada? Senyap lah masalah. Okey, kita terus kepada siapa lagi perempuan? Khairah Natasha? Atau Ira? Saya. Okey, Ira apa ni Ira? Alat apa ni Ira? Gergaji kot. Gergaji kot. Ada gergaji kot. Betul. Kot apa ya? Ada gergaji tangan. Apa gunanya kan? Kat bersih tapak tu. Apa fungsi dia kan untuk pembersihan tapak ni? Untuk memotong papan. Motong papan, apa bentuk kayu kan. Okey, terima kasih. Bagus. Okey, seterusnya kita pergi alatan yang seterusnya. Ni apa ni? Apa cikgu suka tanya ni sebab ni Itu biasa digunakan waktu P-Ramli. Pecahkan cikgu. Pecahkan. Fungsi dia apa? Tarik daun kering. Tarik daun kering. Untuk menyapu sampah kering kan? Daun kering. Okey, ni senang, tak payah tanya kot. Ni apa ni? Menyapu. Ni adalah penyapu. Fungsinya? Betul fungsinya apa? Sapu sampah. Menyapu sampah. Okey ni. Apa beza ni bros ni dengan bros ni? Bros sabut. Ni bros sabut, ni bros apa? Allah. Ayat. Gigi. Ni bros apa ni? Gawai. Okey, bros jawab. Siapa jawab? Amelina. Saya. Oh, Fatimah Masara. Dengar suara dah. Fatimah Masara, apa guna ni? Nawai ni? Apa guna?
Ni guna tak apa, ni guna tak apa ni. Sabut, buruh sabut guna tak apa. Buruh dawai guna tak apa. Untuk cuci kotor. Untuk cuci kotor. Okey. Buruh dawai kita boleh cuci kotor. Okey. Dah apa nak punya ni dawai ya? Dia punya beras tu dari dawai. Tajam-tajam. Tajam-tajam eh. Okey, apa fungsi dia? Apa beza? Kenapa apa beza dia dengan berus ni? Ya, kalau basuh guna dawai nanti calar. Okey, kita nak bersihkan permukaan apa ni? Dawai ni sebenarnya. Yang tak rata. Okey, kawasan permukaan yang tidak rata ataupun kasar. Okey, sebab kita laju sikit dah dengar ni. Ni apa ni? Perempuan. Kita nak lelaki lah perempuan. Selalu lelaki dia boleh tahu benda-benda ni. Perempuan. Cikgu kalau perempuan boleh jawab ni, kita boleh laju ni cepat sikit perempuan. Okey, perempuan. Lalu lelaki dia tak ada masalah tentang alat-alatan ni, dia mesti tahu, dia mesti pernah guna. Apa wakil perempuan? Amelina tidur lah? Belum lah? Amelina? Hidayah. Antara suara yang jarang cikgu dah lupa suara dia macam mana. Cikgu Ani Naziha dah jawab cikgu. Ani Naziha dia jawab apa? Dalam chat. Oh, kenapa jawab chat? Cikgu bila phone kita tak nampak. Dia jawab apa? Tolong jawabkan Ilham. Ani Naziha jawab skop bajak. Skop bukan jenis rupa dia, skop macam mana rupa dia? Cikgu, serampang tangan. Okey, serampang tangan tu dia kecil je. Ini apa ni? Pencakar langit. Pencakar. Pencakar yang kamu kat bengkel tu, nak ratakan kasar tu pencakar. Oh tak, kau pencakar langit. Kalau sudut tangan, serampang tiga mata untuk sudut yang kecil tu, kerja dia untuk memecah-mecah atau mengecil-kecilkan tanah. Kamu nak gembur kecil-kecilkan tanah, tapi dia sudut serampang tu lebih kecil. Ni lebih besar. Apa nama yang besar ni? Tujuan ni sama juga dengan serampang tiga mata untuk yang kecil, yang mini tu. Sama juga untuk mengecil-kecilkan abang. Ini apa pula guna dia? Cikgu, kenapa Ilham kata pencakar langit? Apa? Kenapa Ilham kata pencakar langit? Cikgu tak tahu kenapa tu kata. Tak, tercakap lepas. Ada sebab setan pegang sini ke atas. Jadi pencakar ke langit, betul tak? Ilham, kenapa pencakar langit? Ada orang jawab garden fork. I know guys. Okey. Dia tak ada perkataan Melayu dia lah. Sebenarnya benda ni banyak pada bahasa Inggeris. Inilah fork, F-O-R-K lah. Kalau bahasa tukar kita gafu lah. Tapi kalau bahasa Inggeris dia, inilah fork lah. Kalau nak translate senang je garden fork ni. Anggap dia macam gafu lah. Itu gafu lah. Fungsi dia sama untuk kita, bila ada tanah-tanah yang besar tu, kita nak halus-haluskan dia, kecil-kecilkan dia. Kalau kamu perasan tadi video-video mula-mula tadi, dia ada kita kecil-kecilkan tanah tu, kita kena haluskan tanah tu. Inilah fungsi dia. Okey, seterusnya. Inilah bau binatang tu. Yang tadi disebut dia, apa benda ni? Cepat. Perempuan kan? Skop mata rata. Skop mata rata. Apa tujuannya untuk persiapan tapak ni? Yang ni untuk cedok pasir tu. Cedok pasir boleh. Kalau kesan ni, tapak kita nak buang lah. Kita nak angkut barang-barang sisa. Kita nak angkut tanah-tanah sisa yang tak pakai. Ini kita guna skop mata rata. Okay, ni apa ni? Cangkul. Nak kata cangkul cikgu. Dah tu. Okey, perempuan tolong Ilham. Ke kamu dah dalam tu? Ilham, kamu baca mesej tu. Ada yang jawab. Kalau mesej Ani Naziha jawab tajak. Tajak. Ini adalah tajak. Cangkul kamu biasa jumpa kan? Ini tajak. Cuba bezakan tajak dengan cangkul. Tapi fungsi dia sama. Fungsi dia sama adalah untuk memecahkan tanah. Cangkul pun boleh memecahkan tanah, yang ni pun memecahkan tanah. Contohnya kamu mencangkul satu ketul tanah yang besar, bulat. Macam mana kita nak pecahkan dia? Kita gunalah tajak ni lah untuk kita pecah-pecahkan tanah. Okey, boleh?
Tak ajak, ingat tak ajak. Selalunya budak tak ingat tajak ni apa. Tapi kat bengkel kita ada tajak ni. Okey, ni benda yang paling popular. Saya juga tanya lah. Yang ni paling popular, kalau tak tahu, boleh keluarlah daripada landscape ni. Benda ni kalau kamu tak tahu, kamu boleh keluar daripada landscape. Jangan nyemak sini. Ni dipanggil cangkul. Fungsi ni adalah untuk mengorek tanah, mentadbalikan tanah, memecahkan tanah. Dia bermacam-macam fungsi. Tapi jam besar tapak, lebih pada itulah. Mengaut rumput-rumput tu pun boleh. Dia bermacam fungsi untuk membersihkan tapak. Okay, ni apa ni? Sabit. Okey, sabit fungsi dia untuk ni? Bersih tapak? Potong rumput. Rumput, Lalang. menebas lalang, menebas ranting-ranting kecil pun boleh Okey, habis alatan, kita pergi kepada bahan. Kita ada tali, cat, pelincir, beg sampah, berus, kayu, bahan api dan tali dawai. Okey, kegunaan dia tali mestilah untuk menanda sepadan kawasan kerja. Nanti cikgu ada tentu, ada pelan cikgu tentu macam mana dia ikat tali tu. Lepas tu kita ada tali dawai untuk buat pagar, kita bagi halangan, kita ikat tali dawai tu kita buat halangan supaya orang luar tidak dibenarkan masuk. So, kita ukur kita untuk mengukur kawasan. Lepas tu kita ada bahan api ni contoh petrol, diesel, selalunya digunakan untuk kelengkapan lah, macam traktor atau mesin-mesin tertentu lah. Lepas tu kita ada kayu tujuan kayu adalah untuk penanda sepadan. Cat adalah untuk menanda kawasan. Selalu cat yang digunakan untuk menanda kawasan, selalu cat tu kita akan cat di kayu tu. Selalunya cat berwarna merah. Merah tu kamu akan jumpa sekarang ni menanda sepadan ke, menanda kawasan, semua menggunakan cat merah. Ataupun kamu nak menebang pokok, kamu akan cat pokok tu warna merah, kamu akan tanda. Maksudnya kita nak buat kerja di situ. Orang luar tak dibenarkan masuk. Orang luar tidak dibenarkan dekat. Tu maksud cat berwarna merah. Kita akan cat warna merah. Kalau kita nak tebang pokok, kita nak tebang satu kawasan pokok tu, kita akan cat warna merah. Lepas tu kita ada pelincir, contoh pelincir tuti. Ada 40, gunanya untuk sebagai bahan pelincir mesin. Selalunya gergaji selalunya dia akan guna 40 dan tuti. Nanti kita juga akan terangkan bila kita dah kembali ke bengkel. Beg sampah untuk mengumpul bahan sisa. So, kita tengok mesin dan kelengkapan, kita ada kereta sorong. Fungsinya adalah untuk membawa bagai barang yang kecil. Okey, kita ada bucket barang-barang yang besar atau sisa-sisa yang besar, kita akan angkut dengan gunakan bucket. Nanti kita ada video tentang bucket ni. Kata, pemotong kayu, kata. Bengkel kita ada satu kata ni. Kita ada 3 kata untuk memotong kayu. Lepas tu kita ada power ripper. Nanti kita akan tengok apa fungsi power ripper. Kita tengok video ni nanti, power ripper dia. Hacker dia apa guna dia? Kita ada satu di bengkel hacker ni. Siapa boleh jawab apa fungsi hacker? Kita panggil hacker. Laki boleh tolong laki. Pancur batu, pemecah batu. Okey, memecahkan batu, memecahkan konkrit, memecahkan simen ataupun mortar. Kalau kita jumpa kawasan kita tu ada sisa-sisa bangunan lama, nak pecahkan tu, kita gunakan hacker, okey? Lalu kita ada blower. Blower ni tak apa ni? Kita pun ada blower ni. Bersihkan daun kering. Bersihkan daun kering. Selalu kamu jumpa MPS, macam kendaraan yang bersihkan daun-daun kering tu, itu gunalah blower. Itu chainsaw macam biasalah, motong-motong kayu lah, kecil atau besar. Generator set adalah satu untuk berkelan elektrik jika menggunakan wayar-wayar yang menggunakan elektrik. Contohnya tadi hacker ni ada wayar elektrik, kita gunakanlah generator untuk menghidupkannya. Perempuan ada masalah, perempuan? Pelajar perempuan ada masalah? Selalunya lelaki tak ada masalah, dia mesti dah jumpa, lelaki benda mesti jumpa. Okey, seterusnya kelengkapan kita ada roller bin. Cikgu. Ya. Selalu yang besar ni untuk guna apa, cikgu? Mana? Yang ni biasa kita nampak lah dekat kawasan perumahan. Yang kontainer besar ni. Ni. Yes. Selalunya kamu akan nampak bila kawasan tu menjalankan kerja-kerja binaan. Kamu rasa tak? Kamu akan jumpa tong ni bila ada binaan berlaku. Jadi fungsinya adalah membuang bahan-bahan binaan lah. Contoh macam orang potong dahan. Lepas tu dia taruh dalam tu. Dah ni, ya. Bahan-bahan yang lebih besar lah. Yang ni untuk bahan yang biasa, yang ni untuk lebih besar. Ada. Selalunya
Selalunya orang akan buat bisnes benda ni Ya, ni kawasan perumahan lah. Dia cikgu. Dia dipanggil tong roro. Nanti kamu akan belajar waktu bahagian pengumpulan mahasiswa. Ni kamu akan belajar tong ni panggil tong roro. Orang buat bisnes ni dia sewakan. Mana kamu kena telefon orang tu, saya nak sewa untuk sebulan, jadi orang tu akan pula dia akan handle, dia akan hantar benda ni, lepas tu dia tinggalkan lah. Sebab dia boleh naik kereta, naik lori ni. Dia boleh angkut guna lori, dia bawa lori, dia tinggalkan, sampai pembinaan tu dia kata, okey tuan, dia boleh ambil dah tong roro ni semula. Jadi dia akan hantar ambil, dan dia akan lupuskan lah, ikut apa yang dia diperlukan lah. Okey, boleh? Okay, habis pada alat bahan kelengkapan mengikut gunaannya. Lepas tu kita memastikan keadaan tapak untuk kerja pemesan. Apa maksud memastikan keadaan tapak? Maksudnya kita tengok apa keadaan tapak tu. Keadaan tapak tu belalang penuh ke, pokok banyak sangat ke, ada konkrit-konkrit yang perlu diselesaikan ke, itu memastikan keadaan tapak untuk kerja pembersihan. Okey, kita pergi. Kenapa pembersihan tapak perlu dijalankan? Ada boleh tolong? Kenapa pembersihan tapak perlu dijalankan? Supaya semasa proses Mudahkan kerja proses. berlaku tidak ada penghalangan. Macam mana tadi? Ulang balik. Proses? Supaya semasa proses kerja dijalankan tiada sebarang halangan untuk membuat sesuatu kerja. Okey, cikgu boleh terima. Dia ada halangan semasa mengerjakan kerja lain. Okey, nombor dua. Tiga je. Okey, belum tu. Mudahkan kerja. Macam mana? Mudahkan kerja. Memudahkan kerja. Belah. Memudahkan kerja. Okey, last. Siapa boleh bantu? Apa juga suka tanya setiap kompetisi kamu, dia akan tanya apa tujuan kerja ni? Sini apa tujuan pokok? Kamu boleh fikir saya baca kamu jawapannya boleh kamu fikir. Jadi kebesaran tapak itu ada. Antara soalan favorite dia akan tanya apa tujuan betul-betul. Pakai perempuan. Ni ada. Siapa lelaki boleh tolong? Saif ada Saif. Saif ada Saif. Apa lagi satu je minta air? Supaya tidak ada berlaku kecederaan semasa proses kerja dijalankan. Okey, boleh terima? Macam mana? Supaya tiada macam mana tadi? Supaya tiada kecederaan yang berlaku semasa proses kerja dijalankan. Okey, dia cantik sikit ayat tu, mengelakkan risiko. Ya. Mengelakkan risiko Semasa kerja dijalankan. Okey, boleh. Ini daripada akal fikiran kamu, semua jawapan ni boleh diterima. Kalau jawapan tu soalan tu minta 3 markah, matematik 3 markah. Boleh? Mudah kan? Dan sikit mudah je. Cikgu beritahu teori, cikgu akan cuba mudahkan untuk korang. Hanya usaha korang sekarang ni siapkan semua PB lah. Okey, seterusnya ini contoh kawasan tapak landscape yang perlu kamu kena pasti. Contohnya keadaan ni berhutan, ada kawasan yang tidak rata, jadi dia memerlukan jentera yang sangat besar lah. Jadi kita perlukan jentera tektar je lah. Cikgu lupa kita nak tunjuk
Power Reaper dengan ni. Cikgu, yang ni apa? Orang panggil. Sekejap. Cikgu tunjukkan kelengkapan paket je lupa tunjuk. Paket dengan Soil Reaper. Biasa ni kita tak ada tapi kita boleh tumpang di KKTM Cembong kita ada. Di KKTM Cembong dia ada ni. Lalu kita boleh tengoklah dia orang guna ni. Kita boleh tengok je lah sebab korang ni baru umur jadi korang tak boleh dibenarkan menyelenggara menggunakan alat ni lah. Sangat seronok lah kalau korang sebenarnya memang betul-betul minat landscape, banyak benda yang korang boleh belajar lah. Cikgu sendiri pun masuk sebelum ni pun bukan bawah landscape lah, cikgu ni cikgu pertanian. Cikgu boleh ajar semua, cikgu boleh ajar ternakan, pottery. Tapi bila cikgu dimasukkan landscape, cikgu rasa landscape ni adalah satu benda yang fun lah. Keseronokan tu banyak. Kawasan yang buruk, kawasan yang berhutan berlalang tu kita cantikkan. Tu nikmat seorang landscaper lah, cikgu rasa. Sekarang ni value gaji pun sangat tinggi Starter pun dah boleh start 1,800 kalau kamu sebagai pekerja biasa. Salah satu gaji yang mahal, kalau kamu ada kesempatan ambil sijil, kamu ambil sijil ni, bawa kereta ni. Kalau kamu ada masa lapang selepas umur kamu atas 18 tahun ke 19 tahun, kamu ambil lesen buat kereta ke, buat crane, kalau buat crane yang untuk bangunan binaan tu yang tinggi tu, bangunan tinggi yang gunakan, gaji dia boleh cecah 5,000 lah. Cikgu ada abang ipar cikgu, dia kerja untuk buat crane tu, dia bersijil, buat kerja crane, gaji dia boleh cecah 5,000 lah. Tak masuk OT semua. Okey, ni Soil Reaper dia. Tujuannya Soil Reaper ni adalah untuk memecahkan tanah. Sama konsep dengan pajak ni. Hanya Soil Reaper ni lebih untuk kawasan-kawasan yang lebih kerah kan. Kawasan batu dia lebih kerah ni. Kawasan tanah yang lebih keras dan yang berbatu ni susah menggunakan Soil Reaper. Kalau tengok berasap tu maksudnya kawasan tanah tu memang keras betul lah tu. Ini kalau guna cangkul memang penat lah guna cangkul. Okey, ini juga sama juga. Kena pastikan kawasan. Contohnya kawasan ni tak perlu dibersihkan, rumput dia sangat cantik, jadi kita hanya tambah baik je lah. Yang dibersih kawasan-kawasan yang diperlukan. Okey, mesin tapak meliputi kerja-kerja. Ada mesin rumpai ni maksud bersihkan semua tanaman yang tidak diperlukan. Kalau kita nak kekalkan tanaman tu tak ada masalah. Lepas tu membersihkan batu-batu, kayu, komponen lain terdapat di kawasan tapak benar berdasarkan arahan penguasa atau berkuasa PBT. PBT tu apa dah? PBT ni apa sebenarnya? Ada boleh tolong? PBT ni apa ni? Siapa boleh tolong? PBT ni apa? Kalau di daerah kamu ada PBT ni. Kepentingan PBT ni setiap pokok. Pihak berkuasa tempatan. Pihak berkuasa tempatan. Contohnya apa? Majlis Bandaraya ke? MBSD. Majlis Bandaraya, majlis daerah, semua tu adalah pihak berkuasa tempatan. Okay, kamu kena ingat yang PBT ni. Sebab setiap kali pokok-pokok yang ditebang tu, pokok-pokok besar yang lama tu, kamu tak boleh tebang suka hati sebab selalunya PBT dia ada pegang dia punya sijil kelahiran pokok tersebut. Kamu tak boleh buang pokok tu suka hati. Kamu kena minta izin daripada PBT ni. Kalau PBT benarkan pokok tu ditebang, kamu boleh tebang. Contohnya pokok-pokok lama di sekolah kita tu pokok sekolah kita tu ada yang didaftar di bawah PBT. PBT ada sijil peranakan untuk pokok tersebut. Sama pokok-pokok besar yang lama tu, ada sebab tak boleh buang sebenarnya. Lepas tu selalu yang buang tu ada pihak PBT sendiri atau majlis daerah tu sendiri yang akan buang benda tu. Sebab apa? Setiap tu ada surat penanakan dia. Ada surat penanakan untuk pokok tersebut. Dia akan bagi tag lah. Contohnya pokok popular, pokok Uracryptans ataupun pokok payung Sumatera tu selalu dia akan tag lah N1, N2, N3. Jadi dia ada surat beranak. Pokok-pokok lama yang kat luar tu, kamu tengok yang lama tu semua ada surat beranak dia. Kamu tak boleh pergi, alamak pokok ni mengacau lah, saya nak pergi tebang, tak boleh. Kamu kena minta izin daripada
pihak berkuasa tempatan. Okey, selain itu pembersihan tapak meliputi membersih segala kotoran seperti sampah sarap yang terdapat di tapak projek. Salah satu gambar je lah, saja tepek bagi masa. Okey, kita teruskan kepada melakukan kerja pembersihan tapak mengikut prosedur. Setiap kerja yang kita lakukan ada prosedur-prosedur dia. Kita tak boleh suka main tala. Setiap kerja dia ada prosedur. Kita nak buang pokok pun ada prosedur dia. Kita nak tanam, gali, nak mencangkul pun kita ada cara mencangkul. Kita tak boleh cangkul sekali. Dan bila cangkul sekali, pinggang pun akan sakit. Jadi setiap prosedur, setiap kerja mesti ada prosedur. Ada teknik untuk megang cangkul, ada teknik untuk membentang sabit, ada teknik untuk membentang mesin. Setiap tu ada prosedur dia. Itu maksud melakukan kerja pembersihan tapak mengikut prosedur. Mana cikgu cakap dia? Menanda sepadan menggunakan kayu. Ni tanda sepadan. Kawasan kayu. Okey, ini ada kawasan yang ingin bersihkan. Okey, dia dah clearkan all kawasan-kawasan yang pembersihan ni. Jadi dia akan tengok adakah pokok ni perlu dibuang atau tidak. Pokok ni perlu dibuang. Kalau dia nak buang, dia kena buang lah. Jadi kalau kamu nak buang pokok ni, kamu kena minta izin daripada pihak berkuasa tempatan. Jadi inilah hasil pembersihan tapak secara bergambar lah. Okey, selalunya melibatkan 7 aktiviti utama. Pertama, pembersihan, pengorekan tanah, pembungkahan tanah, pembungkahan barang, sisa, pengangkutan, penuangan, pemadapan dan pencuranan. Okay, ini tak boleh hafal lah. Kamu hanya tahu tujuan tu dah okey dah. Tujuan aktiviti pembersihan tapak. Lepas tu dia ada kawasan kecil. Kalau kawasan kecil, selalu kita guna alat-alatan yang lebih kecil seperti kita sorong, parang dan sebagainya yang kamu dah tengok sebelum ni. Ni contoh kawasan kecil. Ni di sekolah KB Chenong lah. Cikgu tak ada gambar, cikgu ambil KB Chenong punya gambar. Ni kawasan nursery dia lah. Ni budak-budak landscape di KB Chenong. Baju dia. Lawa lagi baju korang kan? Baju korang warna biru kan? Baju orang coklat. Dak KB Chenong, baju dia warna coklat. Dan tanah selalunya kawasan kita gunakan alat yang kecil ni adalah untuk kawasan yang lebih kecil. Kalau besar, kawasan yang besar, kita selalu gunakan jentolak. Kita gunakan truk ataupun traktor ataupun mesin-mesin yang lebih besar seperti sweeper tadi. Yang kamu tengok tadi kawasan yang besar lah. Ini contoh kawasan yang besar, pokok besar. Kita gunakan mesin-mesin traktor ni. Jentolak, jengkaut, semua digunakan untuk kawasan-kawasan yang besar. Okey, ini contoh pemotongan pokok bila gunakan traktor. Kalau kita jumpa pokok yang besar, kita akan buat satu pemotongan kecil dan kita akan potonglah. Bila dah potong, akan tinggal dia punya bahagian bawah pokok ya, bersama akar. Kita akan gunakan traktor untuk menolak kawasan ni sebab mestinya kita nak keluarkan akar-akar tu semula. Sebab bila kita tak keluarkan akar, dia akan ikut, anak dia akan hidup. Sebab akar, selalunya pokok-pokok besar ni dia ada akar yang tunjang yang jauh. Jadi bila kita tak tolak habis macam ni, akan ada anak pokok yang kecil yang akan hidup, baru hidup. Ini akan mengganggulah kawasan landscape kita. Jadi proses kerja ni mesti potong dan kita kena tolak sampai akar ni sekali. Akar-akar ni kena habis. Akar ni kena habis, barulah pokok yang baru tidak akan hidup. Itu kerja pembersihan tapak. Pembersihan tapak maksudnya kita nak bersih habis. Tak ada urat-urat, ada urat akar yang tinggal. Kita nak tanam benda yang baru, kita nak buat benda yang baru. Itu tujuan pembersihan tapak bagi landscape lah. Okey, mendapatkan bahan di tapak untuk dilupuskan. Okey, bahan-bahan. Kita kumpulkan bahan-bahan, kita kumpul mengikut bahan lah. Kalau tayar, kita kumpul tayar. Kalau batang pokok, ranting, kita ikut batang pokok lah. Lepas tu ni sama juga bahan. Ikut kayu. Okey, memastikan lokasi tapak pelupusan. Sebenarnya kita nak pastikan lokasi tapak pelupusan. Okey, apabila korang dah nak buat pembersihan tapak, korang kena pastikan. Contohnya, ini kawasan tapak, pembersihan tapak. Korang kena ada tempat pengumpulan. Lepas tu korang kena ada pusat pelupusan bahan sisa. Mana kau dah tahulah mana tempat pengumpulan sampah. Lepas tu, macam mana kau nak lupuskan? Bahagian yang boleh lupus, kau akan buat satu lagi tempat. Nanti kamu bila kamu kembali balik, insyaAllah kalau tak terus exam, kita boleh buat benda ni.
kita akan bagi-bagi kan. Mana kawasan untuk kumpul, mana kawasan untuk kita lupuskan. Okey, melakukan pelupusan bahan ke tapak pelupusan mengikut kaedah dan prosedur. Okey, segala bahan-bahan sisa tu kita kena lupus mengikut kaedah dan prosedur. Kita tak boleh lupus sekali. Macam contoh racun kita tak boleh lupus macam tu je. Kita kena minta izin daripada Kementerian Alam Sekitar. Racun jenis ni macam mana nak lupuskan? Racun jenis serangga ni macam mana nak lupuskan? Racun rumpai ni macam mana nak lupuskan? Kita ada kaedah-kaedah untuk melupuskan. Kita tak boleh buang. Masalah sekarang industri di Malaysia ni sekarang ni banyak main suka hati je main lepas kat sungai je. Itu masalahnya. Lepas sungai-sungai kita akan kotor tau. Dulu macam sungai Rembau ni dulu boleh mandi. Zaman cikgu kecil tu sungai Rembau ni boleh mandi. Sekarang ni sungai Rembau ni tak boleh mandi sebab cikgu pasang kilang-kilang di bahagian Cembung tu menyebab dia membuang sisa suka hati. Bahkan buang sisa ni sebenarnya dia ada prosedur. Ada kaedah yang perlu dipatuhi lah. Bahan-bahan tu mesti ada cara prosedur dia. Mesti ada bakar ke ataupun bahan asid kita neutralkan ke, bahan kimia tu kita neutralkan jadi tak bahan beracun. Tapi misalnya sekarang ni keterisan di bahagian tertentu menyebabkan benda ni terlepas lah. Lepas tu kat Sungai Rembau tu kamu boleh buat mandi, boleh buat. Kalau dulu lah, sekarang ni tak boleh lah. Okey, untuk bahan sisa ni gunakan alat mesin untuk melumpuhkan bahan sisa. Lupuskan bahan sisa ikut kaedah dan prosedur yang betul. Patuhi peraturan pelupusan bahan sisa, melumpuhkan sisa racun dengan betul. Okey. Lepas tu bahan yang boleh bakar kita bakar, bahan yang tak boleh bakar kita tak boleh buat bakar tu saya terbuka, kita kena buat bakar yang tertutup dan selalunya bakar hanya boleh dilakukan pada waktu malam lah. So antara kesempatan kesediaan tentang alam sekitar sebelum mengumpulkan sisa dan melupuskan bahan sisa kita kena pastikan kesediaan tentang alam sekitar. Kita pastikan elakkan pada kecerahan diri, mengelakkan kerosakan kepada alat dan perlengkapan, berhati-hati terhadap risiko dan bahaya. Kamu kena berhati-hati, kena selalu pakai pakaian keselamatan dan mematuhi prosedur keselamatan. Okey, sisa-sisa binaan yang kamu akan jumpa di kawasan-kawasan pembersihan tapak tu, kamu akan jumpa mengikut kategori tersebut . Ada guna pakai semula, ada kitas semula dan ada yang kita boleh buang terus. Contoh guna pakai semula, sisa konkrit, sisa batu-batu pecah, sisa jubin, kayu-kayu pakai dan bersih dan besi-besi terpakai yang bersih. Okey, yang ni semua boleh digunakan semula. Contohnya konkrit. Konkrit selalunya kita kumpulkan balik di kawasan di Tong Lorong ni, nanti selalunya dia akan hantar di kawasan-kawasan pembinaan, dia akan jadikan sebagai beam, akan dijadikan sebagai konkrit kukuhan lah. Selalunya kalau kita nak korek tanah, kita nak mampakkan tanah, kita akan tambah sikit konkrit-konkrit yang sisa-sisa konkrit tu untuk sekalikan dengan tanah. Lepas tu sisa batu-bata yang pecah pun boleh digunakan pakai semula. Kayu-kayu macam biasalah, kayu kecil tu kita boleh guna semula, besi-besi. Tu bahan yang dikitas semula, contohnya besi-besi, paip, kaca, kertas, kaca, aluminium tin semua adalah bahan-bahan yang boleh dikitas semula. Nanti kamu kena ingat biru ni untuk kertas, coklat untuk kaca, jingga untuk tin aluminium dan tin kululi dan plastik. Okey, ada soalan setakat ni? Ada soalan setakat ni? Tiada cikgu. Tapi Baguslah, pandailah budak 28 ni orang ni. Okey, buang. Sebenarnya tadi kita ada guna pakai, kita ada kitas semula. Ni kita buang sisa tu, kita perlu buang terus. Lalu sisa buang terus ni contohnya plastik minuman, bekas-bekas penaman polystyrene kamu tu, kalau kamu jumpa di tapak pembersihan, kamu kena terus buang lah. Dan terus buang selalunya kalau majlis daerah lah selalu yang akan menguruskan dia. Dia akan ditempatkan di kawasan pelupusan sampah. Kawasan pelupusan sampah kalau di Rembau ni di Bukit Miku, Kepulauan Bandar Dengar, Bukit Miku. Nanti kalau kita ada kesempatan, kita boleh buat lawatan ke tapak pelupusan sampah sebab kamu ada kompetensi mengumpul sisa bahan, kita boleh pergi ke tapak pelupusan sampah. Pelupusan sampah ni dia akan kumpul, lepas tu dia akan korek dan tanam, benda yang boleh tanam dia boleh tanam, benda yang boleh bakar dia bakar, itulah kawasan tapak pelupusan sampah. Macam SWM tu cikgu. Apa? Macam SWM tu. Betul. Okey, ini kawasan sisa binaan, contoh-contoh sisa binaan biasa yang kita kena kumpulkan mengikut dia. Kalau ni adalah jenis-jenis kayu lah. Tempat pengumpulkan sisa konkrit dan bata, kita kena kumpul. Setiap benda sisa tu kita kumpul dan asingkan sebab benda tu boleh dipakai semula. Sisa bata ni boleh kita pakai semula. Selalunya orang buat beam. Beam tu maksudnya satu korek, kita nak buat satu tiang yang letak tiang di sini.
Lalu kita akan korek betul. Korek tanah keluar. Jadi untuk kukuhkannya kita akan campur dengan sisa silicon konkrit dengan butter dengan tanah sekali. Baru kita tanam sekali. Selain daripada kita letak konkrit lah. Itu gunaan sisa konkrit dan butter ni. Setiap benda tu boleh diguna semula. Okey, ni bahan terpakai, papan kayu terpakai yang masih boleh dipakai. Mana yang boleh pakai kita akan guna. Ini tong sampah untuk sisa domestik. Contohnya plastik sampah ni lah. Plastik sampah, makanan ni, sisa air TO bank ni, TO ni. Ni pun salah satu bahan sisa domestik lah. Ni untuk besi. Besi akan selalu memang popular di kita semula. Sekarang harga besi pun tinggi. Cikgu pun gemar pergi Cembung tu untuk menjual bahan-bahan besi ni. Cikgu sendiri pun kumpul tin aluminium tu. Kalau cikgu minum tin aluminium, cikgu kumpul, cikgu jual. Kalau satu plastik besar tu, cikgu beli dapat RM10. Kira tu. Lepas dia minyak kancil tu. Jadi, sekarang besi sangat tinggi ya. Korang tak ada kerja tu, korang boleh buat benda ni. Kalau jumpa besi-besi depan rumah tu, ambil je, kumpul. Sebab sekarang ni besi mahal lah. Cikgu nak buat awning kat rumah, depan rumah pun, harga pun naik lah. Jadi ini salah satu part time kamu kalau kamu bosan-bosan di rumah tu, boleh cik besi-besi kumpulan dan jual. Jangan malu, cikgu sendiri pun benda ni. Cikgu kumpul kadang jalan-jalan tepi jumpa besi, pergi jual. Dapat duit minyak macam dia. Tempat pengumpulan tumbuhan untuk dikumpul atau dibakar atau ditanam. Selalunya tanaman kering lah. Tanaman kering, tumbuhan-tumbuhan kering, selalu yang kalau kita kumpulkan, kita akan bakar atau ditanam. Okey, seterusnya menyangkutkan penyelenggaraan dan penyimpanan bagi alat dan kelengkapan. Dah habis semua kerja-kerja tu, dah kumpul sisa, dah lumpur sisa. Jadi kita kena selenggara alat dan simpan alat lah. Okey, selenggara alat mesin yang digunakan dah dibersihkan. Okey, ini kamu dah buat dah. Selenggara alat tu kamu kena bersihkan. Susun atur alat mesin dalam stor dengan baik, kamu akan susun atur. Lepas tu kamu alat mesin yang rosak perlu dilaporkan pada penyedia untuk dibaiki dan diselenggara. Jangan buat senyap. Kamu kat bengkel tu kalau barang rosak, kena beritahu penyelia. Jangan kalau barang tu memang tak boleh pakai, kita buang. Sebab duit korang banyak. Duit untuk black landscape ramai, banyak. Jadi kalau barang tu rosak, cangkuk rosak, kita boleh beli baru sebenarnya. Tapi kalau boleh repair, kita repair lah. Sebab kita boleh beli barang yang lebih mahal lah. Lepas tu kita kena simpan alat dan mesin. Lepas tu langkah-langkah keselamatan pastikan untuk kita jangan bergurau untuk elakkan kecederaan kepada diri lah. So, kalau ada traktor, kita kena parking di kawasan yang asal. Ini contoh-contoh bengkel yang perlu dibersihkan lah. Okey, last sekali melapor kepada pegawai penilai. Korang ni sebagai pekerja, korang buat laporan betul. Tapi kalau kau berada di site betul, kau akan buat work order ni. Work order ni yang kamu akan senaraikan dan kamu akan serahkan kepada pegawai penyela. Work order ni kita dah beritahu mula kan. Apakah tarikh untuk bekerja hari ni, apa kerja yang dilakukan, apa bahan-bahan yang digunakan. Selalunya format dia berbeza lah. Kalau ada ni format umum lah. Ada yang lebih detail. Apa kos dia, selalu ada yang tanya kos. Apa barang yang kau bazir, hari ni, apa yang rosak hari ni, selalu tu mengikut syarikat tertentu lah. Yang ni yang work order yang biasa digunakan lah. Dan kita akan gunakannya bila kamu berada di semester ketiga ataupun semester keempat work order ni. Dan cikgu beritahu sekarang ni untuk pengetahuan kamu lah. Cikgu, pelinci tu macam mana? Apa? Pelinci. Minyak pelincir contoh minyak tuti ataupun minyak 40. Minyak pelincir juga adalah minyak macam untuk contoh basikal kamu, rantai, kuasa rantai tu, kamu akan letak minyak betul. Minyak rantai. Minyak rantai tu dengan minyak 40 je. Jadi dia akan sebagai pelincir pada rantai kamu tu. Tu dia gunakan pelincir lah. Lalunya gergaji tangan kuasa kalau gergaji mesin gergaji untuk pengeman pokok tu, bagi rantai tu kita kena letak 40 lah. Supaya dia lebih lancar lah. Dan mata dia lebih tajam untuk potong pokok. Lepas tu dalam dia selalunya enjin 2 lejang. Kalau pernah dengar enjin 2 lejang, mamat motor selalu tahulah. Dan rompan dia tak tahulah, tapi kalau mamat motor dia tahu enjin 2 lejang ni. Minyak tuti ni selalunya untuk enjin 2 lejang. 2 lejang kita kena campur sikit minyak tuti. Minyak tuti ni digunakan untuk melancarkan enjin, melicinkan pelancaran enjin pada minyak. Selalunya mesin rumput yang kita rebang bawah-bawah tu selalu gunakan minyak tuti.
Tapi sekarang ni sebenarnya dunia makin moden sebenarnya. Mesin rumput pun ada mesin rumput elektronik lah sekarang ni. Mesin rumput elektronik. Vacuum pun dah ada vacuum elektronik. Apa lagi yang bagian guna minyak tu? Mesin rumput. Penebas kayu pun sekarang dah ada elektronik. Sekarang ni dah banyak guna cas. Lepas tu guna cas. Kerana dunia makin moden. Nanti kalau dah tukar silibus mungkin dah gunakan benda yang moden je lah. Sekarang ni kamu masih gunakan. Bahkan tong racun pun sekarang ni dah ada dia punya elektronik je. Kamu tak payah pam macam ni dah. Sekarang ni tekan je. Dia pasang cas bateri ataupun bateri. Tekan je curah. Cikgu, Ini makin canggih lah. Apa? boleh tak cikgu bagi macam final exam tu macam mana kalau landscape final exam dia punya final exam tu? Mana exam? Kalau selagi kamu buat PB, kamu jawab soalan setiap kompetensi tu, itulah soalan dia. Oh bukan, dia tak ada end. Macam kalau final exam ni kita kena buat yang tu semua tak ada end. Tak ada. Apa benda bentuk soalan yang cikgu bagi PB tu, itulah soalan dia. Kalau kamu tanya prosedur kerja, tujuan, Ni sampai gurindam cikgu. Kekal semangat. apa? Yang cikgu ni tunjuk ni. Habis dah ni sebenarnya. Okey, cikgu simpulkan. Yang paling penting untuk pemeriksaan tapak, apa yang perlu kamu tahu? Kamu perlu tahu Cikgu, macam mana kalau kita nak bezakan jawatan? jawatan macam mana? Kalau dia pakai topi kerja kan warna kuning kan? Macam mana kalau kita nak cakap dengan macam contoh ada pegawai datang ke apa ke dia pakai topi warna lain ke macam mana? Kamu akan tengok topi dia. Kamu akan tengok topi dia. Kalau pakai topi putih maknanya dia ada supervisor kamu lah. Kamu mesti pakai warna kuning. Bila tahun 1 ni memang kau pakai topi warna kuning. Tapi hanya sekarang topi kuning kita tak beli lagi. Jadi tanpa topi tu maksudnya tanpa topi tu adalah tanpa kerja kan. Oh maksudnya maksudnya kalau decide yang lebih profesional sebenarnya more profesional. Kita sekolah ni kita belajar aje sebenarnya. More profesional dia akan selalu pakainya lah. Kamu akan bezakan ni. Barang elektrik, orang elektrik pun dia ada topi khas dia, warna biru. Oh maksudnya kalau kita nak Ni, tahu kamu jangan abaikan lah. Ni hanya topi langkah keselamatan kamu. Lepas tu final exam untuk pemeriksaan tapak ni kamu hanya perlu tahu alat bahan kelengkapan. Kamu hanya yang ni je lah, perlu yang tahu cakap pemeriksaan ni. tapak. Apa cara sisa-sisa untuk dilupuskan. Lepas tu itu saja. Itu saja. Landscape mudah je, tak banyak-banyak. Untuk pemeriksaan tapak kamu kena tahu ni lah. Ni yang kamu perlu tahu. Apa yang paling penting yang juga alat bahan kelengkapan, tujuan pemeriksaan tapak dan macam mana tapak tu dilupuskan selain pada prosedur-prosedur kerja ni lah. Okey, ada sebarang soalan setakat ni? kalau Ana tak ada soalan. Sekejap, cikgu keluar sekejap. Sekarang ni ada soalan? Cikgu dah ringkaskan, ni rujukan kamu. Nana nak dapat benda ni, kamu boleh tengok di PSK. Ya ada soalan cikgu. Tapi kalau boleh lah cikgu share modul ni. Boleh? Nanti cikgu akan masuk dalam kamu punya Grup. nota dia. Dulu nota PowerPoint dengan nota untuk pusat penerangan dia. Okey, lepas tu cikgu akan mesej seorang-seorang. Cikgu akan beritahu PB mana yang kamu tak siap lagi. Dan untuk hari ni kamu kena siapkan PB, ada 2 PB lagi yang cikgu bagi. PB1 ni PB1 untuk kompetisi yang tadi, pemeriksaan tapak ni. Nanti kamu kena buat PB ni. Yang kedua PB3 untuk kompetisi 1. Menyediakan folio tu. Ada lagi satu PB Yang lagi. 2 lah cikgu Fadil punya. Ni. Saya PB2, PB3 yang tak siap. PB1 dah. Okey, untuk kompetisi 1 kita ada 3 PB. Untuk PB2, untuk kompetisi 2 ni ada 1 je PB. Nanti cikgu akan cek, cikgu akan bagi secara personal lah. Sebab cikgu rasa lebih personal, lebih nampak sikit. Jangan buat senyap dalam grup tu. Jangan buat senyap dalam WhatsApp tu. Geram-geram bawa buat senyap ni. Itu cikgu tanya siapa? Hidayah buat senyap ke? Cikgu tanya nama je pun. Fadilah pun buat senyap ke? Respon lah sikit. Okey cikgu, ambil hati sikit berbual ni. Janganlah buat senyap. Cikgu bukan bagi apa, cikgu nak tolong korang ni. Cikgu nak tolong korang dan cikgu nak tengok, nak kamu pastikan kamu sentiasa siap kerja kamu lah.
Takkan cikgu tak nak tengok anak murid cikgu layak ke? Ah. Okey, untuk PB1 yang terbaru ni, sebab cikgu dah putus state sebenarnya. Cikgu dah putus state untuk PB1 ni 30 salinan. Sebelum cuti Ui. cikgu dah putus state. Jadi kamu Putus akan state jawab dalam bentuk Word. Tak payah isi sebab cikgu bagi dalam bentuk PDF. Nanti kamu akan jawab dalam bentuk Word. Ambil jawapan saja. Contohnya nombor 1, tulis je jawapan je. Ataupun dalam Word ataupun kamu tulis dalam kertas kajang. Kertas Oh, kajang, maksudnya kamu dah siap Word tu dah tu hantar soft copy terus lah. atas kopi. Sama ada kamu buat dalam bentuk Word ataupun dalam bentuk kertas kajang. Itu Andai kata kalau macam dia tak boleh nak buat soft copy kan cikgu? soft copy macam mana contoh? Contoh kalau dia dah buka kan, dia tak boleh nak edit. Maksudnya tak boleh nak tekan ni jawapan apa. Nanti dah ke Kalau tak boleh tu jangan fikir jauh sangat. Tulis kat kertas kajang jawapan. Kertas kajang kamu snap lah. Nanti cikgu print kertas kajang kamu tu. okey. Okey, yang penting tulis jawapan dah. Jangan nyusahkan diri. Cikgu juga tahu cikgu akan mudahkan kamu. Tak payah salin soalan ni. Tulis dulu jawapan. Nombor 1 B, nombor 2 C. Lepas tu nombor 3 tulis jawapan. 2 jenis bahan tak payah tulis. 2 jenis bahan tak payah. Tulis. Nombor 1 jawab apa, nombor 2 jawab apa, tak payah. Jangan nyusahkan diri. Cikgu dah bagi mudah korang, tulis je jawapan dia. Yang penting kau tulis nombor dia 4 bahan, 4 1 2 ni apa, 4 1 2 ni apa. Okey. Okay, ada soalan? tak ada. PB1 dan PB3 ni cikgu bagi dalam bentuk PDF. Cikgu nak minta orang dan kertas kajang sebab apa cikgu dah putus state dah. Dah putus state 30, cikgu sayanglah kalau kamu nak putus state baru, print baru pula, sayang pula. Jadi kamu buat bentuk Word ataupun kertas kajang. Minggu depan kelas apa cikgu? Apa? Minggu depan kelas sekolah apa? Sama juga waktu macam ni. Kalau hari Selasa 11.30, kalau tiba-tiba ada cuti, cikgu ada Selasa yang cuti. Awal Maram lah cikgu. Kita buat Jumaat lah kalau cuti hari Selasa. Cikgu dah bagi kemudahan kamu. Masa cuti kita Satu hari cuti, Jumaat buat tak ada dah kan. Siapkan PBB kamu, PB makin banyak ni. Makin bertambah, semakin hujung, makin banyak PB. Makin banyak folio akademik lah. Alright. Jadi ingat balik folio landscape. Siapa boleh hantar untuk semakan pertama hantar. Siapa paling malas sekali pun, cikgu tak semak cikgu bagi markah je. Tapi kalau tak cukup markah untuk lulus, cikgu akan suruh buat balik lah. Saya cuba ubah sikit-sikit lah. Okey. Kalau paling malas lah ni. Kalau cikgu pun paling malas lah ni. Cikgu tolong semak cikgu. Lulus tak cikgu? Lulus. Kalau cikgu juga lulus, boleh lulus. Boleh teruskan, boleh print terus. Kalau tak lulus, cikgu kata buat balik lah. Ya, itu paling malas lah. Cikgu dah tolong kamu dalam bentuk teori. Cikgu akan bantu sampai habis lah. Cikgu akan bagi benda-benda ni dalam bentuk personal lah. Untuk PB cikgu akan bagi personal. Siapa tak siap, siapa yang dah siap. Sila jawab kalau tak faham. Okey. Tak tolong lah PB ni. Kalau dari segi teori cikgu beritahu, cikgu akan tolong sampai habis. Tapi kalau amali, memang kalau kita amali muka-muka, kau amali ni kau malas, kau mengadu panas, tu memang cikgu marah lah. So, cikgu beritahu KB ni untuk bekerja. Okey, ada soalan setakat ni? Perempuan tak ada soalan? Setakat ni lelaki tak soalan lah. Oh, bagus lelaki. Tapi mana kerja-kerja lain tak jumpa lagi ya? Yang lelaki saya tak Yang tahu. lelaki, Tapi ada juga yang hantar Anjuk kategori Syukri, dia. Nur Hafiram dia hantar. Tapi dia tak hantar yang second untuk cikgu sahkan untuk boleh print ke tak boleh print lah. Tu je dia tak hantar lagi. Syukri Hafiram lah. Saya rasa Syukri Hafiram dengan Ilham lah. Ilham pun hantar ni. Yang lain cikgu tak dapat lagi follow. Dia nanti follow mana ni? Lelaki ni ada yang hantar kategori dia juga. Kalau boleh minta balik cikgu dia sebab yang bagi makan cikgu ni. Saya akan bagi makan. Kalau yang cikgu Adi dah betulkan tu, dah betulkan tu bagi yang final lesson. Cikgu nak start bagi makan. Okay? Kalau perempuan ni ramai hantar Cikgu cikgu Amrina itu kata dia ada bagi cikgu Adi kan. Boleh. Tak ada masalah. Dia dah check, kamu betulkan, bagi kat cikgu. Okay. Kira susah juga kalau kita nak belajar landscape. Apa yang susah? Tak susah mana pun. Yelah yang tak susah mana. Yang kalau bagi saya lah, bahagian paling susah kita nak belajar bahagian pembersihan tapak macam ni lah. Sebab kita tak ada amali kan. Kita gambar saja kan. Tak banyak video. Kita hanya video saja. Tapi tak ada masalah benda tu. Yang penting sekarang ni untuk PDPR ni kamu siapkan PB. Sekarang ni ada soalan? Tak ada. Tapi tak apa, kita harus bersabar. Lagi sebulan. Okey. Cikgu pun tak boleh jamin yang sebulan tu kita boleh bersemuka. Rasanya
Dia akan bersambung kalau Makin tinggi. hanya cikgu harap PGPR tu tak ada lah. Mungkin untuk kerja-kerja mengejar kerja ke ataupun bagi cuti dulu ke, bagi kita bernafas balik. Sebab kalau bersemuka senang cikgu nak terangkan. Yep. Jangan lanjut. Tapi setakat ni siapkan PB semua tu ada rujukan. PB korang tu soalan-soalan tu sebenarnya PB tu kamu kena jawab. Patutnya sekarang ni korang kena duduk cikgu buat PB. Lepas tu dah cikgu bagi masa dalam 1 jam, kamu kena hantar terus. Kalau tak hantar tu bagi markah working file. Tapi cikgu nak bantu korang. Korang ada masa untuk siapkan 1 hari ni, siapkan. Minggu ni kamu boleh siapkan, hantar. Sepatutnya PB sebenarnya dia macam exam. Patut cikgu buka laptop, cikgu bagi masa 1 jam untuk kamu siapkan PB. Patutnya macam tu, tapi cikgu nak mudahkan teori kamu. Cikgu cakap teori cikgu akan mudahkan. Tapi kalau amali cikgu akan susahkan sikit lah. Sebab kita level vocational, kita kena ulun sikit lah amali. Tapi PB cikgu akan bantulah. Bantu dia, kamu boleh rujuk buku. Okey, ada soalan? Okey, kalau soalan boleh baca doa. Siapa lah? Aris ni senyap lah. Aris? Haris. Cikgu. Senyap lah. Kau tak tahu mak kau friend dengan aku Facebook. Kau buat senyap Okey, baca doa untuk penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, terima kasih. Okey, siapa ada soalan boleh stay. Siapa yang tak ada soalan boleh leave. Oh, terus leave terus Izzah ni. Wih. Nampak main game nampak. Tak terima kasih je. Oh, terima kasih lu kan. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Okey. Cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. 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 Okey. Saya nak cek soalan cikgu. Kalau Okey. macam pemilion cikgu, kalau kita ubah sikit bahagian sikit kejun kan cikgu, kalau kita nak folio lain sikit kejun, lama je kan? Cikgu dia pernah bagi nota lesson kerja kan? Ingat dia pernah bagi nota fungsi dia apa? Yang tu je. Hei, dia 3 orang je. Ambil gambar bangku. Fungsi dia apa? Tu je. Paling malas gambar lesson kerja bagi satu pun dia. Okey, aku faham. Terima kasih cikgu. Okey. Ahmad Syafiq kenapa lambat ni? Tak ada cikgu. Malu lah. Ya, masa awal lah. Ya, orang pertama. Dia orang kedua. Pertama Ilham. Irham. Esok saya minggu depan saya orang pertama lagi. Oh, okey. Ingat uniform masalah sebab hujan kan? Ya lain. Hujan. Sini hujan. Lombok. Senayan hujan. Okey. Okey. Soalan. Kau kerja kau tak ada Orang mulia kau? Tidak tak. Saya punya lagi TikTok dari Bak Yak. Tak ada. Saya punya lagi TikTok dari Bak Yak ke. Tak ada. Tengok. InsyaAllah. Nanti boleh tanya bayar macam kenapa cikgu boleh bagi makan dia 100. Okey. Okey. InsyaAllah. Nanti saya ambil RM2. Okey. Okey ke? Masak bubur durian.
Ini